Okey. Baik, kita akan lihat sumber sejarah. Sumber sejarah ni maksudnya, okey, kena faham dulu faham dulu. Kalau tak faham, boleh tulis dalam Zoom chat. Nanti cikgu terangkan lagi. Baik, sumber sejarah ini, okey, maksudnya apa? Iaitu maksudnya daripada mana maklumat sejarah itu diperolehi. Maknanya, kalau kita tahu tentang sejarah tu, kita akan tanya, kau tahu daripada mana ni? Daripada mana kamu tahu tentang sejarah ni? Itu dipanggil sumber sejarah. Maknanya daripada mana kita tahu maklumat sejarah itu. So, sumber sejarah ataupun kita kata maklumat sejarah itu sebenarnya terbagi kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer dan juga sumber sekunder. Ada dua kategori. So, sumber primer ni adalah sumber yang, ini penting, iaitu sumber yang belum diolah. Belum diolah tu maknanya apa? Belum diubah suai, belum dikaji, belum diterbitkan. Itu dipanggil belum diolah. Dan biasanya sumber ini dia bersifat asli dan belum ditafsirkan. Asli ni maknanya berbentuk original lah. Original. Apakah contoh-contoh sumber primer ni cikgu? Okey, contoh dia adalah seperti pertama sekali iaitu seperti fosil. Fosil tu apa cikgu? Fosil tu ialah tulang-tulang. Tinggalan-tinggalan haiwan. Okey, tinggalan-tinggalan haiwan zaman dahulu. Contohnya apa? Contohnya macam kita kata tulang dinosaur, kemudian tulang-tulang ikan lama dulu, kemudian tulang-tulang haiwan-haiwan yang Tyrannosaurus ke, kan? Kemudian juga daripada binatang-binatang zaman dahulu, itu dipanggil fosil. Biasanya dalam bentuk tulang, dalam bentuk gigi binatang tu ya. Gigi binatang tu pun dijumpai. Tengkorak-tengkorak dia. Itu fosil lah tu. Itu fosil. Dan biasanya merujuk kepada tulang lah, tulang-tulang dinosaur dan tulang-tulang binatang yang zaman-zaman dahulu. Itu fosil. Itu sumber primer. Sebab apa? Contoh kalau kamu jumpa tulang dinosaur, okey, bermakna dia bersifat, contoh ini tulang dinosaur contoh tulang dinosaur. Contoh So tulang dinosaur ni, okey, ini bersifat asli. Ini memang inilah dia tulang dinosaur. Kan, kamu pun buat kajian. Buat kajian. Ini memang asli, original. Warna hitam, contoh. Ini mungkin tulang Tyrannosaurus, tulang T-Rex yang telah kita kata telah tenggelam dalam gunung berapi. Jadi dia terbakar. Jadi tulang terbakar jadi hitam lah. Contoh. Okey, baik. Warna hitam itulah. Jadi itu contoh fosil. Okey, itu sumber primer. Satu lagi iaitu artifak. Artifak tu apa cikgu? Artifak ni adalah tinggalan-tinggalan manusia. Iaitu kita kata barangan-barangan buatan manusia pada zaman dahulu. Contohnya apa? Biasa jumpa apa tahu? Jumpa periuk, jumpa cawan, jumpa mangkuk, jumpa peralatan-peralatan manusia zaman dahulu kala. Itu dipanggil artifak. Perbezaan dia, fosil untuk haiwan. Artifak, iaitu bahan-bahan buatan manusia pada zaman dahulu. Itu artifak. Baik. Tak apa. Ambil pemahaman secara ringkas dulu ya. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu bukan artifak. Bukan artifak ni contohnya apa tahu? Seperti kita kata tapak-tapak bangunan lama. Tapak bangunan lama contohnya macam tapak-tapak kuil lama, tapak-tapak rumah lama. Itu dipanggil bukan artifak.
Dia tinggal tapak aje. Kan macam susunan batu-batu, okey, yang kecil-kecil, dia buat tapak kan. Itu adalah bukan artifak. Itu pun sumber prima juga. Itu pun sumber prima. Baik. Kemudian batu bersurat. Batu bersurat kau. Batu tu bersurat. Bukanlah batu bersurat ni maknanya adalah kamu tengok ada batu tu, kemudian dia tampal dengan surat. Dia tampal dengan surat. Itu bukan batu bersurat, pandai. Okey. Okey. Batu bersurat ni maksudnya adalah sejenis batu yang ada catatan dekat atas tu. Okey. Catatan tau. Dia ada tulisan-tulisan kat batu tu. Tulisan kat batu tu. Jadi itu dipanggil, ini dipanggil batu bersurat. Bukan ni, bukan ni. Ini bukan batu bersurat. Ini telefon pandai. Contoh. Contoh. Batu bersurat macam ni. So dia ada tulisan-tulisan dia. Itu contoh batu bersurat. Okay. Nanti ada gambar dia, kita tengok. Okay. Batu bersurat pun adalah sumber prima. Okay. Kemudian keterangan lisan. Keterangan lisan pun ada. Keterangan lisan ni apa cikgu? Keterangan lisan ni adalah apabila kamu mendapatkan maklumat sejarah, okey, daripada penceritaan. Betul? Boleh? Penceritaan. Contohlah okey, kita interview Hana Piazal. Kita interview Hana Piazal. Okey, dia kata apa? Hana Piazal kata apa? Dulu kan cikgu, di belakang rumah saya ada naga. Ada naga? Ada naga besar cikgu. Kemudian dia berlega-berlega belakang rumah saya cikgu. Dia pusing-pusing belakang rumah saya. Kita pun macam, wow, ini sumber prima ni. Sumber sejarah. Kita pun pergi buat siasatan. Pergi buat siasatan, analisa semua kan. Kita tengok-tengok mana. Lepas tu Hana biasa kata tu, nampak tu. Kita pun tengok. Hana, itu bukan naga. Itu adalah biawak. Itu biawak ya. Kan? Jadi, oh ya ke cikgu? Oh, saya ingatkan tu naga. Rupanya biawak. Tu biawak Hana. Minta maaf ya Hana. Itu biawak. Jadi contoh. Jadi itu keterangan lisan. Keterangan lisan ni boleh diambil tapi kadang-kadang kena banyak buat siasatan. Ya, sebab nanti dia banyak apa cerita-cerita tambahan. Bila tanya Hana cakap memang ada naga. Kawan dia pula sambung, betul cikgu, saya pun ada tengok. Ada yang menambah. Ya cikgu, naga tu cikgu, hari tu dia kembangkan kepak dia. Ada tambahan. Datang lagi seorang kawan Hana, dia kata, ya cikgu, betul cikgu, kaki dia lebar cikgu. Menambah, nampak? Jadi sebab itu keterangan lisan adalah sumber prima. Okey, boleh diambil tapi kena buat siasatan dulu. Itu keterangan lisan. Boleh faham okey. Baik. Kemudian sumber prima seterusnya iaitu dokumen-dokumen rasmi. Dokumen-dokumen rasmi juga adalah penting. Contohnya macam ada satu dokumen perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan British. So dokumen perjanjian itu juga adalah dokumen rasmi, itu adalah sumber prima. Sumber prima perjanjian-perjanjian antara tanah Melayu dengan Britain ataupun dengan British untuk merdeka. So itu adalah sumber prima. Manuskrip ni sebenarnya adalah tulisan-tulisan yang ditulis di atas kertas, okey, oleh orang-orang dahulu. Ada tulisan-tulisan orang-orang dahulu yang kemudian dia gulung-gulung, dia simpan. Kemudian ahli sejarawan jumpa, inilah dia buka. Dia buka kan. Inilah dia manuskrip. So manuskrip tu biasanya cerita-cerita pasal perkara-perkara pada zaman dahulu. So itu juga adalah sumber prima. Kemudian fail-fail rasmi jabatan. Ini jabatan kerajaan lah. Kalau fail-fail rasmi,
Okey, itu adalah sumber prima. Surat-surat peribadi pun juga adalah kita kata sebagai sumber prima. Surat peribadi tu macam mana cikgu? Surat peribadinya contohnya macam Ali Syadania. Ali Syadania dia tulis surat kepada rakan dia. Okay, dia tulis surat tu kepada rakan dia. Dia tulis apa? Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Kan? Pen merah, pen biru. You marah, I hate you. Contoh. Kan contoh. Jadi, okay, surat peribadi itu dia hantar pada kawan dia. Surat itu adalah sumber prima juga. Kan? Klasiknya surat saya. Itulah klasik betul Alisha. Dan juga satu lagi sumber prima ialah diary. Diary ni biasanya pelajar-pelajar perempuan sukalah. Awal tahun nak tulis diary. Kan. Contohnya macam kita kata contohnya macam Nur Ain Sabrina. Nur Ain Sabrina dia tulis, okey, hari ini aku makan pagi. Okey, sarapan pukul 9 pagi. Pukul 10 ada kelas sejarah. Aduhai, letihnya nak masuk kelas online ni. Kemudian pukul 11 masih dalam kelas online. Pukul 1 nak keluar dengan mama, nak pergi beli barang dapur. Itu diary. Okey, diary. Oh, semalam buat apa? Semalam aku telah pun makan kek tetapi tercekik kerana rupanya kek tu ada biji durian. Contoh. So ada biji durian dalam kek ada biji durian. Tercekik. Nasib baik boleh keluarkan. Kan. Kalau tidak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So tulis kat situ. Tapi itu bulan 1 je. Bulan 1 je penuh tulis Bulan 2 pun penuh. Bulan 3 kosong. Bulan 4 kosong. Bulan 5 kosong. Malaslah nak tulis diary. Siapa yang ada diary kat sini? Siapa yang ada diary kat sini? Tulis saya dalam Zoom chat. Siapa ada diary kat sini? Ada tak? Oh, tak ada Tak ada Oh, journal. Okey. Ana kata dia tulis dalam journal. Alisha ada 2 buku surat je. 2 buku surat je. Lepas tu yang lain kosong. Sudahnya buat buku conteng. Itulah. Buat buku conteng. So, apa yang kamu tulis itu bersifat asli. Apa yang kamu tulis itu memang belum diolah dan belum diterbitkan. So, itu semua dipanggil sumber prima. Boleh faham? Sumber prima Baik. Kita pergi kepada sumber sekunder. Sumber sekunder ni ialah bahan-bahan yang telah diolah. Yang telah diolah atau diterbitkan dan bahan itu telah tersebar kepada umum. Umum ni maknanya kepada orang awam. Semua orang dah tahu. Contohnya apa? Contohnya buku. Okey. Buku apa? Ni buku teks sejarah kamu. Buku teks sejarah kamu ni itu adalah sumber sekunder, bukan sumber prima sumber sekunder. Buku teks sejarah. Begitu juga akhbar. Akhbar juga adalah ataupun newspaper Newspaper adalah sebenarnya sumber sekunder. Sebab cerita itu telah berlaku. So ada orang yang tulis pasal cerita itu. Bermakna cerita ini adalah sumber prima, tetapi yang ditulis di akhbar itu adalah sumber sekunder. Sebab tu akhbar sumber sekunder. Begitu juga majalah juga adalah sumber sekunder. Jurnal adalah sumber sekunder. Ensiklopedia, tahu tak ensiklopedia? Iaitu buku yang mempunyai segala maklumat. Okey, segala maklumat kat situ, ensiklopedia itu adalah sumber sekunder. Dan juga risalah-risalah. Risalah-risalah ni maksudnya adalah macam flyers-flyers yang kamu tengok kan. Kadang-kadang kalau kamu tengok dekat flyers dekat mailbox kamu dekat mailbox kamu tu kalau kamu bawa keluar ada banyak flyers kan. Oh, jualan makanan di sana. Okey. Teh ais okey, ikat tepi ada dijual di restoran itu. Itu adalah sumber sekunder. Okey. Itu dikatakan risalah. Jadi
Sumber sejarah terbagi kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Baik, kita tengok ni. Okey, ini contoh artifak macam cikgu cakap tadi. Artifak. Artifak macam cikgu tak cakap tadi, artifak ialah peralatan ciptaan manusia. Yang digunakan untuk apa? Orang dulu untuk buat perburuan, untuk buat pertanian, untuk buat perdagangan. Contohnya artifak loceng gangsa. Ni loceng gangsa ya. Yang ditemui di Kampung Pencu, Muar Johor. Jadi loceng gangsa ini boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan, iaitu kerajaan di Alam Melayu. Dan loceng ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan. So ini artifak. Ingat, artifak ialah peralatan ciptaan manusia. Kemudian contoh bukan artifak. Bukan artifak merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia. Budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan juga di atas permukaan tanah. Seperti dinding-dinding gua, kemudian juga dinding-dinding kota dan struktur binaan. Contohnya, Candi Lembah Bujang ni. Candi Lembah Bujang ni boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dengan Kedah. So, itu dikatakan sebagai bukan artifak. Okay. Dan satu lagi iaitu ensiklopedia. Okay, merupakan satu daripada sumber sekunder. Kalau kita lihat, bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Okay. So, ini adalah sumber sekunder. Contohnya di Encyclopedia of Malaysia. Mengandungi tema seperti sejarah awal, sejarah moden awal, arkitektur, laut dan juga tumbuh-tumbuhan. So, ini yang dikatakan sumber sekunder dan juga sumber primer. Okay. Baik. Ada soalan nak tanya tak? Nak tanya dulu. Ada soalan nak tanya tak? Ada yang nak tanya berkaitan dengan mana-mana bahagian? Okey, tak ada. Okey. Cikgu nak bawa kamu untuk melihat candi. Nak tengok candi tak? Candi Lembah Bujang tadi kat Kedah. Okey. Jom kita tengok Candi Lembah Bujang itu. Macam mana? Jom. Baik. Kita sekarang berada di atas kawasan yang dipanggil kawasan Pulau Pinang. Okey, kamu nampak kita sekarang di Malaysia lah. Okey, kalau cikgu tunjuk daripada atas. Okey, ini Malaysia. Okey, kita tahu kan ini Malaysia dan kita tahu candi itu berada di negeri Kedah. Kat mana cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey. Kita pergi pada Penang. Okey, Pulau Pinang. Di atas Pulau Pinang ada negeri Kedah. Okey. Baik. Tak jauh daripada Pulau Pinang itu ada satu kawasan di sini dipanggil Sungai Petani dan juga di sebelah kiri ini ada Tanjung Dawai dan juga Merbuk. Okey. Dan kalau kamu pergi ke atas sikit lagi ada Tupah Recreational dan di sini ada Bujang Valley Archaeological Museum. Maknanya Museum Arkeologi Lembah Bujang. Di sini dah ada Lembah Bujang. Macam mana? Jom kita tengok. Okey, di sini ada Lembah Bujang di mana kalau kita lihat adanya tinggalan candi tadi. Kat mana cikgu? Jom kita tengok. Okey. Okey, cikgu tunjukkan Inilah dia tinggalan candi. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak binaan berbentuk empat segi tu? Itu candi lah tu.
Tapi macam tak rupa candi je cikgu, macam tak nampak je. Macam tak nampak. Jom kita tengok. Kita turun ni. Kita turun nak. Kita turun ya. Okey ke tak okey ni? Kita turun. Okey. Okey okey okey. So kita turun Jom kita turun. Kita tengok apa yang ada kat sini sebenarnya. Okey, jom kita tengok. Okey. So dia tak sampai lagi. Okey, kita akan tengok. Apa yang ada kat sini. Jom kita turun. Inilah dia candi. Nampak tak? Inilah dia candi. Iaitu tapak kuil sebenarnya. Tapak untuk kita kata sembahyang untuk agama Hindu Buddha pada zaman dahulu. So ini tinggal tapak je lah. Nampak tak? Dia punya susunan batu-batu. Okey, di bawah tu. Kemudian ada susunan tangga begitu. Untuk naik ke tempat atas dia lagi. Jadi ini dikatakan sebagai candi. Ini candi Lembah Bujang ya. Candi Lembah Bujang. Dan kalau kita nak tengok yang belah atas tu, kita boleh tengok yang di atas itu, okey, dengan kita tengok. Boleh tak untuk naik ke atas? Okey, kita naik, harap-harap boleh naik lah. Jom kita naik ke atas. Ini dia. Nampak tak? Lagi dekat. Okey. Ini lagi dekat rupa dia. Ada tangga, batu-batu yang disusun bertangga. Kemudian di atas ini adalah tapak, kita kata sebagai tapak candi. So, kalau tapak candi ini dipanggil bukan artifak. So, kalau bukan artifak, dia adalah sumber apa? Baik, cikgu nak tanya. Candi ni sumber primer ke sumber sekunder? Boleh tulis dalam Zoom chat sekarang. Sumber primer ke sumber sekunder? Candi ni. Sumber primer atau sumber sekunder? Okey, tulis jawapannya dalam Zoom chat sekarang. Okey. Sure ke? Sure ke sekunder? Are you sure sekunder? Sure ke? Cuba ingat balik. Sumber primer adalah sumber yang belum diolah dan dalam bentuk asli. Sumber sekunder, sumber yang telah diolah, okey, dan telah diterbitkan. Baik, candi ni sumber asli ke tak asli? Candi ni asli ke tak asli? Candi ini asli, original. Bukan buatan. Bermakna candi ini adalah sumber primer. Candi ini sumber yang primer. Okey. Jadi kalau kita lihat, inilah dia. Sebab apa? Ini memang dia punya bangunan. Candi ini memang sumber primer. Candi, kemudian juga fosil. Okey, itu adalah sumber yang dalam bentuk asal, itu memang sumber primer. Baik. Nampak tak keliling-keliling ni, ini adalah candi dia. Okey, candi Lembah Bujang. Di mana? Di Kedah. Ini di Kedah ya. Candi Lembah Bujang dalam bentuk asli. Yes. Okey. So dia berada di negeri Kedah. So kalau kita lihat di sini, inilah dia di negeri Kedah ya. Dan dianya adalah di Lembah Bujang. Okey. So itu contoh tentang sumber primer dan juga sumber sekunder. So jelas Hana Piazal, Jajvin, okey, kamu tahu beza antara sumber primer dengan sumber sekunder. Sumber primer dalam bentuk asli. Faham sikit? Tak apa. Memang kita kena faham tu bukan sekali Kita kena 2-3 kali baru faham. It's normal. Itu adalah normal. Don't worry. Okay. Don't worry.
Jadi ini adalah sumber sejarah, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Contoh kalau kita lihat di sini. Okey, kalau kita lihat di sini. Okey, manuskrip. Contoh nombor 1 ini. Manuskrip sejarah Melayu. Baik, bila manuskrip sejarah Melayu nombor 1 ini, okey, bagi tahu cikgu, dia adalah sumber primer ke sumber sekunder? Kamu fikir, ini dalam bentuk asli ke dalam bentuk telah diterbitkan? Ini adalah sumber. Ya, Aira Batrisha, Ishin, okey, dan juga Nisrina. Ini adalah sumber primer, betul. Ini sumber primer. Okey, yes, sumber yang asli. Artifak di Terumbu Mangsi Kudat, Sabah. Ni artifak ni. Nampak tak dalam bentuk? Dia punya dalam bentuk mangkuk dia, dalam bentuk piring. So kalau artifak ini sumber primer ke sumber sekunder? Ini adalah sumber primer. Bagus. Faham pun. Okey. Baik. Ensiklopedia. Ensiklopedia ini confirm lah. Ensiklopedia ini sumber apa? Primer ke sekunder? Ya, betul. Ini adalah sekunder. Sumber yang telah diolah. Ya, telah diolah. Kemudian nombor 4, nampak kau rangka manusia di Gua Cha, Kelantan. Nampak tak ada rangka ni? Tengkorak manusia ni berserta dengan pinggan mangkuk dia apa semua kan. Ini sumber apa ni? Primer ke sekunder? Pandai. Bagus Aira Batrisha, Nisrina. Okey. Ini adalah sumber primer. Ini adalah sumber primer ya. Sumber primer. Okey. Baik, kemudian kita tengok buku biografi. Ambil mangkuk tau. Naufal, tu memang betul Naufal. Rangka manusia tu mesti sebab orang tu ambil mangkuk tu tak pulangkan. Naufal, agak-agaknya orang ni ambil mangkuk kat rumah kau kan. Mak kau bising, betul tak? Sekarang kau boleh bagi tahu mak kau, mak, mangkuk mak yang hilang hari tu dah jumpa. Kat mana ni? Orang tu ambil. Dah jadi rangka dah. Ya Naufal, boleh bagi tahu ya. Okey. Okey. Boleh. Okey. Okey. Bergurau ya. Bergurau kita. Okey, baik. Baik. So seterusnya nombor 5. Okey, iaitu buku biografi politik Tunku Abdul Rahman. Ingat, kalau buku bermakna ini adalah sumber primer ke sumber sekunder? Ya, sumber sekunder, betul. Ni diary yang kamu tulis, diary, sumber primer ke sumber sekunder? Diary, sumber primer ke sumber sekunder? Diary ialah sumber primer. Sebab apa? Dia dalam bentuk yang asli. Cuba tengok balik kat sini. Kan diary kan kat sini. Diary ni kan sumber primer. Diary dalam bentuk asli tau. Kamu memang tulis dalam bentuk asli. Idea kamu, okay, peristiwa-peristiwa kamu tulis kat situ, kamu ceritakan kat situ. Itu adalah sumber primer. Diary sumber primer. Dan journal. Journal juga adalah sumber. Journal sumber apa? Sekunder. Okey. Journal sumber sekunder ke? Bukan sumber primer ke? Bukan sumber primer ke? Pandai ni Sina. Pandai juga Aira Batrisha. Okey, iaitu sumber sekunder. Journal tu diambil daripada apa? Daripada buku-buku lain, kemudian dia compilekan.
Okay. Contohnya Malaysia dari segi sejarah. Dan tentulah jurnal ini dia ambil buku-buku lain, okay, dia tulis semula. Jadi itu dipanggil jurnal. So ianya adalah sumber sekunder. Bagus korang semua ni. Nampak tak? Jadi kita kata inilah berkaitan dengan sumber sejarah. Dan kita tahu sumber sejarah ni amat penting dalam penyelidikan dan penulisan sejarah. Amat penting. So sumber prima perlu dikaji untuk mencari maklumat. Mencari maklumat dan bukti-bukti yang sahih tentang sesuatu peristiwa. Kalau sumber sekunder pula untuk membantu mencari maklumat dan membuat perbandingan dalam penyelidikan sejarah yang telah diterbitkan. Jadi, dalam usaha menghasilkan penulisan sejarah ini, sejarawan dan ahli arkeologi mestilah berusaha mendapatkan sumber, mengkaji dan menganalisisnya. So, hal ini boleh membantu untuk dapatkan maklumat dan fakta, untuk membuat tafsiran. Baik, so kita telah lihat tentang sumber primer dan juga sumber sekunder. So sekarang ini sampailah masanya untuk kita buat apa? Kita buat nota. Jom kita buat nota untuk yang tadi. Okey. Baik, untuk pelajar-pelajar baru, pelajar-pelajar lama dah tahu. Lama tak lama lah, baru 2, 3 kelas, 4 kelas kan. Baik. Cara untuk kita buat nota iaitu selalu cikgu bagi tahu pada para pelajar, sila dapatkan kertas kosong sekarang. Okay, kertas kosong. Sama ada yang berjalur ataupun kosong saja boleh. Sila ambil kertas kosong dan juga pen, sebatang pen. Siapa-siapa yang baru sila ambil kertas kosong dan juga pen sekarang. Kepada pelajar yang lama, boleh menggunakan kertas yang sama macam minggu lepas. Kertas yang sama macam minggu lepas yang kita buat tu, boleh gunakan di ruangan yang masih ada kosong lagi. Sebab kita nak guna kedua-duanya. Okey. Kalau dah ada kertas, tulis kat Zoom chat, dah ada cikgu? Dah. Kalau yang belum, pergi ambil sekarang. Yang belum, pergi ambil sekarang. Okey, so Takif dah ada. Yang lain-lain? Okey. Hanafi Azal dah, okey. Alamak Jashvin, macam mana boleh hilang Jashvin? Aduh, rugilah. Aduh. Okey Jashvin. Okey. Dah ada cikgu? Okey, baik. Ingat nota ni, okey, kamu kena tahu bila kamu naik sekolah menengah, kamu dalam sejarah kena buat nota tau. Mesti cikgu sekolah kamu akan kata apa? Okey, nanti kamu semua, dah habis belajar bab 1, kamu kena buat nota sendiri. Nota bab 1 dan hantar. Mesti macam tu. Jadi, mesti kamu akan rasa macam, siapa kat sini, saya boleh bagi tahu tak, siapa kat sini yang rajin buat nota? Masa darjah 6 dulu. Ataupun darjah 5. Siapa yang rajin buat nota? Ada tak kat sini? Saya punya abang. Baik. Cikgu nak tanya kamu lah kan. Okey. Suka tak buat nota? Frankly speaking, honestly lah, honestly. Suka tak buat nota? Okey. So, ada yang best-best. Okey. Okey. So, hari ini cikgu ajar kamu macam mana nak buat nota ringkas supaya nanti nota tu nanti boleh digunakan dalam sekolah. Semasa kamu pergi sekolah, tingkatan 1 nanti, kamu boleh gunakan dia. Okey, baik. So, dah ada kertas. Okey, so kamu dah dapat kertas macam ni kan? Tak kisahlah A4 yang kosong ke ataupun yang berjalur, tak apa. Mana-mana pun boleh. Ada pen. Okey, baik. Perkara pertama sekali yang cikgu nak kamu buat iaitu kamu lipat. Lipat 2. Dia macam ni, lipat 2 macam ni. Okey. Selepas lipat 2 macam ni, dia memanjang, kemudian lipat lagi 1. Dia jadi macam tu. Okey, dia jadi lipat macam tu. So, bila dah jadi lipat macam ni, barulah kamu buka semula dan kamu perhatikan akan ada 4 ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4. So, ada 4 ruang. Jadi, apa yang kita nak buat?
iaitu kita akan isikan, kita akan buat nota di ruangan pertama dahulu. Kalau dah tak muat, baru kita buat ruangan yang kedua. Kalau dah tak muat, baru ruangan ketiga dan ruangan keempat. Kenapa cikgu suka buat macam ni? Instead of daripada buku. Sebab kalau macam ini, kamu boleh lipat dan simpan dalam pencil box, dalam bag. Jadi bila masa boleh ambil, keluarkan dan buka. Oh, macam ni. Oh, macam ni. Kan senang. Ini teknik dia. Kalau ada banyak, tak apalah, banyaklah simpan-simpan. Simpan dalam tu. Bila nak baca, keluarkan satu dan buka. Itu cara dia. Okey. Baik. So sekarang, kepada para pelajar yang dah ada nota-nota sebelum ini, kamu akan sambung je. Okey, pelajar sebelum ini dah ada dah nota berkaitan dengan tentang apakah sejarah, kemudian pandangan pendapat tokoh tentang sejarah, kemudian juga masa silam, kan? So sekarang ni kita nak sambung. Kalau ada kosong bawah ni, boleh sambung dekat bawah. Kalau tak ada sambungan kosong ni, kamu boleh sambung di belakang. Ingat, kita kena guna depan belakang. Guna depan belakang. Jimat kertas. Ingat, kertas diambil daripada pokok. Jangan membazir. Itu. Okay. Baik. So, kita akan buat nota di salah satu ruangan. Okay, ruangan yang kamu telah lipat tadi. Ruangan satu ruangan. Tak kisahlah, macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Okay. Baik. Kita nak buat nota apa ni, cikgu? Okay, kita nak buat nota untuk sumber sejarah tadi. Okey, yang ini. Okey, macam mana caranya, cikgu? Okey, mudah saja. Okey, mudah saja, iaitu paling penting sekali ialah, okey, cikgu akan cuba untuk padam. Okey, baik. Okey, baik. Okey, baik. Cikgu mohon untuk kamu semua, okey, so tolong tulis. Okey, dia macam ni Okey, dia macam ni. Okey, yang dua ini, sekejap. Dua ini, okey. Ruangan ini, kamu buat di sebelah sini. Okey, sumber sejarah kat sini, sebelah sini. Manakala yang ini pula, yang di sebelah ini, sambungan dia tu, kamu buat di sebelah kanan dia. Yang di sini sumber sejarah, sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian di sebelah kanan ini pula, kotak yang satu lagi adalah contoh-contoh dia. Contoh fossil artifact semua. Yang bawah ini contoh untuk sumber sekunder. Okey. So ini je yang cikgu nak kamu salin dan buat sekarang. Ikut dia punya bentuk. Maknanya kamu buat sumber sejarah ikut bentuk dia kotak ni. Kemudian kamu buat dia punya arrow dia. Kemudian ikut dia punya bentuk ni. Okey. Sumber primer. Kemudian sumber sekunder. Okey. Kemudian kamu buat sambungan dia. Kemudian buatlah sumber untuk yang contoh-contoh ni. Dan tuliskan isi dia. Secara point juga. Boleh? Cikgu. Ah. Saya satu ruangan ni yang tak tulis lagi. Okey. Nak tulis belakang ni, cikgu. Okey. Sekejap. Aira Batusha, tunjukkan sekali lagi. Yang ni, saya ada satu ruangan ni. Yang tak tulis lagi. Okey. Saya nak sambung kat belakang terus lah. Rasanya lebih baik buat belakang terus. Okey, boleh. Alright. Aira Batusha, kau kat mana ni? Macam rumah lain je. Saya ada 2 PC. Saya guna PC lagi satu. Oh, okey. Okey, buat.
Okey. Sementara kamu buat tu, cikgu perkenalkan kawan baik cikgu. Dulu semasa di sekolah, aku tak suka subjek sejarah. Tapi bila ku jumpa Cikgu Rafi, inilah sejarah yang ku ingat. Inilah sejarah yang ku ingat. Cikgu dah bing? Dah. Lagu tu memang cikgu main lah. Memang cikgu main dan cikgu nyanyi. Okey. Sila tulis tu ya. Kalau dah siap, bagi tahu dah siap. Okey, bagus Akif. Okey Nisrina. Kita tunggu kawan-kawan lain kejap. Kalau korang nak minum ke, boleh je minum air. Let dulu. Okey Hana. Hana, Alia macam mana? Alia buat apa sekarang? Oh, dia buat medi dekat mana? Oh, dekat Perak. Oh, so sekarang dia dekat Perak lah. Dia tak dekat rumah ya? Oh, Uni KL. I see. Oh, dekat Perak lah. Alhamdulillah. Bagus. Lama tak jumpa Alia. Kalau tidak dulu selalu bergaduh dengan cikgu. Kakak kamu tu lah. Okay. So Zafira dah, Hana Piazal pun dah, Nisrina Damia pun dah, okay, Jasmine pun dah, okay, Nisrina, okay, dari Nishira pun dah, okay. Okay, so kita ada beberapa orang lagi, tak apa. Bagi kawan-kawan kita buat dulu Dan sementara itu, kalau kamu nak tanya apa-apa, boleh tanya. Yang tak faham ke apa. Okay. Jadi, itu paling pentinglah tentang sumber-sumber sejarah. Okay, sumber sejarah. Dan
Okey. Dekat sini ada tak mana-mana perkataan bila kamu dah salin tu, ada tak mana-mana perkataan yang cikgu yakin ada tak mana-mana perkataan di sekejap iaitu okey. Cikgu padam balik. Okey, ada tak mana-mana perkataan okey di sini ke ataupun di sini ke yang kamu tak faham? Ada tak mana-mana perkataan di sini atau di sini yang kamu tak faham? Okey, Naufal kata tak ada. Yang lain-lain? Okey. Faham tak? Fosil faham artifact faham yang bukan artifact, kemudian diary, manuskrip, okey, dan juga buku tak ada masalah kan, journal, encyclopedia, risalah boleh sebab setiap perkataan tu dia ada dia punya perbezaan dia dan kamu kena tahu satu-satu. Kamu kena tahu satu-satu. Jangan korang menganggap benda tu tak ada apa-apa ni, tak tahu pun tak apa. Kena tahu juga Baik. So semua dah siap Okey, tentang sumber sejarah. Okey, baik, bagus. Okey, tentang sumber sejarah kita dah faham, dah ambil dah semua. Okey, sebelum tu mungkin ada yang tak ambil lagi seperti kita tengok. Okey, Winston dah ambil dah Winston. Zafira Aulia, Siti Hajar lambat masuk ni. Ada beberapa orang pelajar yang lambat masuk. Dapat tak ni? Dapat tak salin yang ini? Winston, Siti Hajar, Zafira Aulia. Dapat Anis Sumaya, dapat tak Anis Sumaya? Sebab ada yang lambat masuk. Tadi kita tengok ada 12 orang kan. Sekarang ni dah ada 15 orang dah. Okey. Ya, ada Nurain ada. Ada. Okey, kelas Geo petang ni ada recording tak? Ya, ada. Ya, ada. Jangan risau, memang ada. Okey. So, itu berkaitan. Ya, betul Nurain Sabrina. Nanti bila cikgu dah habis, cikgu akan upload video-video kelas di YouTube channel tu juga. Di YouTube channel tu pun ada juga geografi tingkatan 1, sejarah tingkatan 1, sejarah tingkatan 2, 3, 4, 5 apa semua kan. Semua ada kat situ. Kalau kamu ada abang, ada kakak ke yang nak join kelas-kelas cikgu, boleh juga. Dan semua segalanya ada maklumat. Ada maklumat video-video dalam kelas dalam YouTube channel tu ya. Okey, baik. So kita telah lihat sumber sejarah. Okey, kita telah lihat sumber sekunder dan juga sumber primer dan kita nanti akan teruskan dengan penyelidikan dalam sejarah. Ini kita kena go slow sikit sebab dia detail. Ini batu bersurat. Ini batu bersurat contoh batu bersurat. Okey, iaitu yang terdapat di Terengganu. Terengganu ya. Okey, so kita akan belajar lagi tentang kaedah-kaedah mendapatkan maklumat sejarah itu. So yang ini panjang sikit pada next class, tapi kita tak buat hari ini, kita akan buat next class sebab sebelum itu so kita ada 3-4 orang pelajar-pelajar baru sebenarnya dalam kelas kita ini, maka mungkin cikgu berikan sedikit ruang untuk mereka mengenal pasti tentang masa silam dan ruang dalam sejarah. So sedikit penerangan tentang masa silam dan ruangan sejarah ni. Kita kena tahu bahawa ini timeline yang paling penting timeline yang paling penting dalam sejarah iaitu zaman sebelum Masihi yang ini, dan juga zaman Masihi yang ini. Ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat penting ini sangat penting. So kenapa? Apa kepentingan dia cikgu? Okey, kita akan tunjukkan. Cara dia begini. Kamu tahu kan bahawa dulu ada zaman batu, betul? Zaman batu, zaman dinosaur apa semua kan? Baik. Zaman dinosaur tu dulu, semua tu, kalau kamu take note benda tu zaman dinosaur, kita kata ada binatang dinosaur apa semua kan?
So itu semua adalah zaman-zaman kita kata sebelum Masihi. Iaitu zaman dinosaur ni adalah kita kata sebagai zaman yang kira-kira 20 juta tahun dahulu. Okey, juta tahun dahulu ya. Okey. Guys, sekejap. Hello. Okey. Baik. Sorry. Ada urusan sikit. Okey. Baik, kita kembali ya. Okey, dinosaur, okey, pada ketika itu kita kata dalam 20 juta tahun dahulu. Kemudian, okey, semakin lama okey zaman itu berlalu, so kalau kita lihat okey, kemudian berlakulah zaman-zaman iaitu zaman batu yang korang tengok zaman batu kan. Zaman batu kat mana? Zaman batu ialah zaman-zaman sebelum Masihi juga. Iaitu zaman batu lebih kurang dalam kita kata sebagai 10,000 tahun dahulu. Dahulu. So itu ada zaman apa? Okey, zaman sebelum Masihi iaitu zaman batu. Baik, kemudian apabila lahir sahaja okey Nabi Isa iaitu Jesus Christ lahir saja Nabi Isa alaihissalam ataupun Jesus Christ itu lahir pada bila? Pada di sini. Permulaan pada tahun 1 pertama Masihi, maka bermulalah zaman Masihi. Yang ini. Itu semua yang sebelum ini dipanggil zaman sebelum Masihi, SM. Kemudian bila lahir saja dia ni, Nabi Isa, maka lahir saja Nabi Isa ataupun Jesus Christ, maka bermulalah zaman Masihi. Dan kalau kita lihat dia berterusan sampai tahun daripada 0 Masihi, 10 Masihi, 100 Masihi, 1000 Masihi, dan tahun kita sekarang ni tahun apa? Tahun 2000, tahun 2022 kan? Iaitu kita sebenarnya adalah berada pada 2022 Masihi. 2022 Masihi sebenarnya. Maknanya kalau 2022 Masihi, maknanya 2022 tahun yang lalu Nabi Isa atau Jesus Christ telah lahir. Itu maksudnya. Okey. Jadi sepanjang daripada 0 Masihi itu sampai 2022 Masihi ini, apakah peristiwa yang berlaku? Banyak. Okey, banyak, antara terlalu banyak. Okey, seperti pada 100 Masihi kerajaan Funan. Kemudian katakanlah pada tahun pada tahun 400 Masihi kat sini, okey, adanya wujudnya kerajaan Sriwijaya. 400 Masihi, Sriwijaya. Okey, kemudian juga pada tahun kita kata ambil pada tahun 570 Masihi. Okey, 570 Masihi, maka 570 Masihi, maka lahirlah siapa? Lahirlah Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad SAW. Okey, 570 Masihi. Kemudian kita tahu pada tahun seterusnya, okey, selepas 1000 pada tahun 1400 dekat situ. Okey, 1400 Masihi.
Okey, sebenarnya apa yang ada kat sini? 1400 Masihi, maka berlakulah apa? Iaitu pembukaan Melaka. Okey, Melaka oleh siapa? Parameswara. 1400. Maknanya macam-macam cerita dalam sepanjang tahun-tahun daripada dulu sampai sekarang. Jadi, garis masa ini kita kena faham supaya kita tak keliru yang mana yang sebelum Masihi, yang mana Masihi. Itu satu. Yang kedua, ada juga istilah-istilah daripada ruang masa. Iaitu kita tahu bahawa macam dekad tadi kan, dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kemudian juga abad. Abad bersamaan dengan 100 tahun. Dan juga satu lagi iaitu apa? Iaitu alaf. Alaf ialah bersamaan 1000 tahun. 1000 tahun. So itu perbezaan dia. Okey. Jadi kepada para pelajar yang baru masuk okey, cikgu nak kamu ambil yang ini, dekad, abad dan alaf. So boleh tuliskan di mana-mana ruangan, di bawah ni ke atau di bawah ni ke, untuk ambil ruang masa. Ini dipanggil ruang masa. Dekad, abad dan juga alaf. Boleh? So boleh salin sekarang. Untuk pelajar-pelajar baru. Pelajar yang dah ada join minggu lepas, tak perlulah. Sebab dia dah tulis dah. So pelajar yang baru boleh ambil yang ini. Dekad, abad dan juga alaf. Okey, boleh ambil sekarang? Dekad, abad dan juga alaf. Okey. Baik. Yang lain-lain. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita ni menyalin untuk dekad, abad dan alaf, ada tak sesiapa kat sini yang telah mendapat tawaran untuk masuk ke sekolah-sekolah berasrama? Ada tak? Pergi ke MRSM ke, SPP ke, belum lagi belum keluar ya? Okey, baik. Mungkin cikgu boleh bertanya seperti macam Aira Batrisha, kamu ada mohon tak untuk SPP ataupun MRSM? Nisrina, ada mohon? SPP ada. So, ada Okey. Tapi sekolah menengah agama negeri dah keluar. Sekolah menengah agama negeri dah keluar. Okey, so Alisha, mohon untuk sekolah menengah agama ke? Sekolah menengah agama. Dapat? Kat mana tu? Dekat mana tu sekolah menengah agama? Tak ayah. Apa tak ayah? Tak ayah tak ada. Ada sekolah menengah agama negeri tak ayah? Ada Sekolah tu nama tak ayah. Tak ayah kat mana? Sekolah agama negeri tak ayah kat mana? Ipoh. Sekolah agama negeri Ipoh. Okey, tak ayah Bunyi dia macam tak payah. Macam tak ayah. Macam tak ayah. Oh, tak ayah nama sekolah tu. Oh, okey. Okey. Jadi, okey. So, sekolah tu bernama Sekolah Tak Ayah. Si. Sekolah Menengah Agama Negeri dah keluar. Okey, bagus. So, Alisha akan menyambung sekolah agama di Tak Ayah tu lah. Tak Ayah tu lah. Bukan Tak Ayah. Tak Ayah tu. Okey. Baik. Okey. Baik, yang dah salin, dah siap dah? Saya tunggu SPP dan MSF dulu. Okey, baik, bagus. Bagus. Okey, yang salin dah siap dah Yang dekad, abad dan alaf dah salin dah Okey. Baik. Okey, baik. Kalau dah salin, okey, cikgu akan teruskan dengan kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Okey, cikgu nak tinggalkan kamu dengan satu assignment.
Dengar betul-betul. Baik. Assignment kamu adalah kamu kena tanya kepada bapa kamu atau ibu kamu, okey, tanya kepada mereka apakah satu alat atau benda atau perkara, okey, yang zaman mak ayah kamu masa kecil-kecil barang tu ada, peralatan tu ada, tetapi bila waktu sekarang ni alat tu dah tak ada. Okey. Dan cikgu bukan nak hari ni, minggu depan kamu kena tanya mak ayah kamu, so jawapan itu kamu simpan dan minggu depan cikgu tanya. Okey, cikgu akan tanya apakah apa benda ataupun alat yang semasa ayah mak kamu kecil dulu barang tu ada, sekarang dah tak ada. Sekarang dah tak ada barang tu ya. Dulu masa mak ayah kamu kecil barang tu ada. Sekarang dah tak ada. Apakah dia? So kalau dapat kan, lagi best kalau kamu boleh sertakan gambar dia. Apakah barang yang tak ada? Okay, yang sekarang ni tak ada, dulu ada. Sekarang tak ada. Apakah barang itu dan macam mana rupa bentuk dia? So kamu boleh sharekan gambar, okay, melalui buka kamera ke kan? Okay, ni gambar dia cikgu. Barang ni tak ada. Apakah contoh barang yang dulu ada sekarang tak ada? Macam-macam. Tapi cikgu tak nak bagi tahu. Cikgu nak kamu cari dengan tanya kepada mak ayah kamu. Sila tanya kepada mak ayah kamu dan jawapan tu kamu simpan pada minggu depan dalam kelas sejarah kita. Okey, kita akan kamu boleh bagi tahu. Bagi tahu apakah barang itu. Boleh tak? Boleh tak Hana? Aira? Boleh. Okey. Okey, terima kasih banyak Nurain. Nudarin Isyara boleh? Ishin Vikram? Boleh Vincent boleh Vincent? Okey. Zafira Siti Hajar boleh? Anis Sumaya boleh? Okey. Baik. Okey, itu berkaitan dengan assignment kamu untuk pada kelas minggu depan. Baik, untuk satu lagi pesanan cikgu, jangan lupa, petang ini kita ada kelas geografi pukul 3, di mana kita akan memulakan geografi tingkatan 1 dan cikgu akan ambil daripada buku teks juga dan kita akan banyak melihat bentuk muka bumi dan sebagainya dalam kelas dalam kelas geografi tingkatan 1 pada pukul 3 petang ini. Okey. So cikgu harap kita boleh jumpa lagi pada pukul 3 petang ini. So jangan lupa sementara itu kamu boleh rehat dan boleh lunch. Okey, boleh lunch Okey. So cikgu rasa itu sahaja pada pagi ini. Kita jumpa lagi untuk kelas sejarah pada minggu depan dan untuk geografi pada petang ini. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye semua. Sama-sama. Okey, bye.